Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, para pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini 25/5/23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj, surah yang ke-85, juzuk yang ke-30. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 12 sehingga ayat 16. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan tindakan berat al-batsu dengan makna al-intiqam. Tindakan yang berat akan ditimpa ke atas para penderhaka, penjahat yang mengkhianat umat Islam, seperti geng-geng Ashabul Ukhdud yang telah membakar umat Islam, ataupun siapa saja spesies seperti mereka. Kemudian Allah perkenalkan zatnya yang mulia, Ia mencipta manusia daripada tidak ada kepada ada, dan Allah Ta'ala pemilik arash yang agung, yang begitu hebat. Allah perkenalkan kepada kita, itulah dia Allah, hadza huwallah. Jadi para pelajar sekalian, kita mula dengan bacaan ayat. Bagi anak-anak yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 1374. Ayat 12 sehingga ayat 16. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alun lima yurid. Esok hal atas. Balik kepada ayat semula kita. Inna batsha rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu terhadap orang-orang yang kufur engkar itu amatlah berat. Tengok anak, munasabatul ayah lima qablaha. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya. Apa dia munasabah? Lamma zakara ta'ala wa'id allazina fatanul mu'minina wal mu'minati awalan. Di awal surah Allah Ta'ala telah sebut golongan yang fitnah, maknanya yang khianat kepada orang mukminin dan mukminat. Kita dah sebut tentang keajaiban Al-Quran. Disebutnya dua jenis, mukminin laki-laki, mukminat yang perempuan, sebab dua-duanya menanggung azab yang dibuat oleh orang kafir, dan dua-duanya menerima balasan yang sebaik-baiknya daripada Allah Azza wa Jalla.
Yang kedua, wa dzakara wa'dal ladzina amanu. Allah Ta'ala telah menyebut tentang janjinya kepada hamba-hambanya yang beriman dan amal soleh. Yang ketiga, diikuti dengan janji baik ataupun janji buruk, celaka kepada puak kafir, bitakid, menguatkan janji itu. Faqala, Allah Ta'ala firman dalam ayat ini, inna batsya rabbika lasyadid. Puak kerah kepala tak dengar kata, mu mau lawan juga, maka Allah kata sungguhnya azab Tuhanmu sangat dahsyat. Summa qala li ta'kidil wa'di. Kemudian bagi orang beriman, Allah Ta'ala kuatkan dengan ayat, wa huwal ghafurul wadud. Dia Allah Ta'ala pengampun lagi amat pengasihani. Dua sifat, Ghafur, Al-Wadud, kita akan bincang sekejap lagi. Para pelajar tengok tafsir ayat. Inna batsya rabbika lasyadid. Ai inna akhdha rabbika, sesungguhnya tindakan yang akan diambil oleh Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hukumannya ke atas orang kafir dan zalim, la syadid ay la qawiyyun azim, sangat kuat dan sangat besar. Jadi tindakan Tuhan bukannya main-main, bukan sakat kutir telinga, bukan sakat orang panggil pulah perut, la, tapi syadid, mana berat sangat-sangat. Kita orang beriman ni bila dengar sepatutnya takut, gerun, tak berani lagi nak buat maksiat dengan mungkar, sebab kita tahu depan kita ada benda berat yang akan menimpa kalau tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Tengok dalam beberapa ayat Allah Ta'ala sebut tentang beratnya siksaan Allah. Contohnya dalam surah Hud ayat 102, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Demikianlah Allah Ta'ala ambil tindakan ke atas mana-mana negeri yang zalim. Zalim yang paling besar sini zalim syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Inna akhdahu alimun syadid. Tindakan Allah Ta'ala itu sangat sakit dan sangat berat. Surah Hud. Tengok dalam surah Al-Anfal ayat 52, Allah kata innallaha qawiyyun syadidul iqab. Allah Ta'ala tu maha gagah perkasa, lagi sangat kuat dia punya tindakan. Jadi semua ayat-ayat ini menakutkan kita, menggerunkan kita daripada terjebak kepada maksiat dan mungkar. Jangan sekali-kali. Mari kita pergi kepada al-batsu, dengan makna azab. Di dunia mungkin sudah mari bala-bala yang besar, tsunami, gempa bumi, apa dia mi lagi banyak. Kemudian di akhirat esok sudah pasti neraka Jahannam yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berpindah kepada ayat 13. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang menciptakan sekalian makhluk. Allah lah yang menciptakan sekalian makhluk pada mulanya. Yubdi' dengan mana? Penciptaan yang pertama. Mereka mencipta. Wa yu'id, dan mengembalikannya hidup semula sesudah mati. Ingat tu ayat tu. Yubdi'u wa yu'id. Allah mula, Allah ulang balik. Tengok ahli tafsir kata apa? Innallaha azza wa jalla wahdahu huwa man yabda'u bi ijadi ma yasha'u min khalqihi.
Allah Ta'ala yang esa, yang tunggal, dia saja yang mencipta makhluk ini. Summa yu'iduhu ba'da fana'ihi, kemudian Allah Ta'ala ulang balik penciptaan itu, hidup balik semula setelah mereka rusak binasa. Orang masuk di kubur penuh jannah habidah, hancur lebur. Adalah beberapa orang yang mayat dia tidak hancur. Tak hancur. Dia, Allah SWT Maha Kaya. Kalau mayat tak hancur, kain kafan dia pun sekali tak hancur. Kalau tidak, tak nampak pula aurat dia bila orang kali kubur. Tengok, pakcik ni tak pakai baju. Tak. Dia package dia panggil. Mayat tak hancur, kain kafan pun tak punah. Dia putih situ ya. Allahu Akbar. Ini tanda-tanda kebahagiaan, insya-Allah. Maka Allah SWT kata yubdi'u wa yu'id. Maknanya Allah Ta'ala ciptakan manusia daripada tak ada kepada ada. Kemudian dia yu'id, maknanya dia kembali semula kepada tidak ada. Kemudian hidup balik. Allah, gitulah silih berganti keadaan hidup manusia. Hari ni kita duduk atas dunia, besok tak tahu duduk mana. Boleh jadi hari ni duduk atas bumi, boleh jadi besok dalam bumi, yang masuk dorang. Baik, Allah Ta'ala perkenalkan sifatnya yang mulia, yang penuh dengan kasih sayang kepada hamba dia. Dzul Arsyil Majid. Lompat tu kan. Innahu huwa yubdi wa yu'id, ayat 14 dulu. Wa huwal ghafurul wadud. Dan Allah lah yang Maha Pengampun lagi amat pengasih. Ai wa huwal ghafuru li dzunubi ibadihi. Allah Ta'ala Maha Pengampun pada dosa hamba-hamba dia. Fayamhuha wa yuzhibu atharaha. Allah Ta'ala hilangkan segala kesan-kesan dosa itu. Bila kita taubat, istighfar, minta ampun dengan Allah, maka Allah Ta'ala hilangkan dosa-dosa dan menghilangkan athar, kesan daripada dosa itu. Wa yasturuha, Allah sembunyikan dia, tutup. Wa huwal muhibbu li'ibadihi at-ta'ibin was-salihin. Allah Ta'ala tu sayang kepada hamba dia yang bertaubat, yang soleh. Maka kalau kita nak suruh Tuhan sayang kepada kita, kita kena bertaubat dan menjadi hamba Allah yang soleh. Sebagaimana kata Nabi Shu'aib alaihi salam kepada kaum dia. Ayat, tanda ayat surah Hud ayat 90. Shu'aib kata, inna rabbi rahimu wadud. Tuhan aku ni rahim, kasihan belah dia. Wadud, sayang dia kepada hamba dia. Allahu Akbar. Dalam hadis, dia panggil hadis Qudsi. Tulis hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa dia menyakiti, memusuhi wali-wali aku. Siapa dia wali Allah? Orang beriman. Bukan wali hodok kata tasbih tekok besar-besar tu. Duduk main gosok kubur pagi petang siang malam, itu dakwa, declare je wali. Tapi wali Allah Ta'ala orang beriman dan beramal soleh, ikut sunnah Nabi SAW, itu wali Allah. Siapa dia mengacau, khianat pada wali aku iklankan peperangan dengan dia. Jangan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faratu alaihi. Dengar ni apa? Tidak ada mana-mana amalan untuk kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala lebih disayangi oleh Allah, disukai oleh Allah, daripada kita menjaga amalan yang fardu. Jaga solat fardu, jaga puasa fardu, jaga semua, jaga yang fardu.
Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hamba aku sentiasa berterusan beramal dengan amal sunat. Jangan kata sunat tak apa, tak buat pun, tak berdosa. La. Semua hak sunat yang sabitah. Sunat yang sabit yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita buat. Allah kata apa? Fa iza ahabba, sehingga aku sayang pada dia. Fa iza ahabbtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi. Bila aku sayang, maka Allah Taala jadikan pendengaran kita ni, kita tak akan dengar kecuali benda baik. Mata kita tak akan tengok yang haram. Tangan kita tidak akan pegang benda-benda yang tak baik. Dan kaki kita ni tidak akan berjalan kecuali kepada benda yang baik. Hadis ni panjang. Hadis ni riwayat Imam Bukhari, panjang lagi. Apa maksud dia? Telinga, mata jadi di bawah jagaan Allah Azza wa Jalla. Ay yaj'alullahu hawasahu, Allah jadikan panca indera kita ni, alat-alat anggota kita ni menjadi alat untuk mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Kita tak akan dengar kecuali apa yang Allah suka. Kita tak akan buat kecuali apa yang Allah Ta'ala sereda. Jadi kita ni duduk di bawah kawalan jagaan Allah Azza wa Jalla. Allah hidayah pada kita, suka benda baik, suka pergi masjid, suka baca Quran, suka tadabbur, suka, yang penting suka hak baik. Tapi kalau dia tak ikut, tak banyak ibadat, maka pandangan dia tidak betul. Pandangan dia tidak betul. Itu di antaranya. Tulis hadis ni dalam Al-Bukhari. Maknanya kita kena bersungguh. Yang pertama sekali jaga apa? Jaga yang fardu. Kemudian ditambah lagi yang sunat-sunat yang telah kita ajar kepada para jemaah, para pelajar sekalian. Beramal dengan sunnah, hatinya tenang, pahalanya confirm. Siapa confirm? Nabi bagi tahu. Baiklah, itu dimaksud semua anggota dia, panca indera dia ikut melakukan apa yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini Tuhan jaga kita. Tengok ayat 15. Dzul Arsyil Majid. Allah, Tuhan yang mempunyai arash, Al-Majid, yang tinggi kedudukannya. Al-Majid dengan mana arash yang punya kedudukan yang tinggi. Tengok pelajar munasabatul ayah lima qablaha. Munasabah dia, Allah Ta'ala apabila dia sebut tentang sifat dia yang berkait dengan makhluk, maknanya makhluk ni setakat mana dia cinta kepada Allah, dia melakukan perkara yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan dapat pahala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang sifatnya yang maha mulia, menunjukkan kepada Allah Ta'ala sahaja layak dipuja dan disembah. Allah sahaja yang berkuasa memberi balasan kepada orang, kepada hamba-hamba dia. Sebab tengok, Dzul Arsyil Majid, Allah SWT ini Dzul Arsy, ay lahul arsyul azim. Allah Ta'ala mempunyai arash yang agung, yang besar. Al-Majid, yang mulia. Wa huwa allazi lahu sifatul kamalil katsiratul wasi'ah. Maksudnya Allah SWT yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang banyak, yang sangat luas. Sifat yang sempurna, yang banyak, yang sangat luas. Apa lagi sifat Allah Ta'ala? Tanda ni pelajar. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid, iaitulah yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. Ai fa'al, Allah Ta'ala tu boleh buat apa yang dia nak. Tak ada siapa boleh sekat, tidak ada siapa boleh larang.
Ai kata di ulama tafsir, mahma arada syai'an fa'alahu. Bila Tuhan nak, dia akan buat. Wala yamna'uhu mani'un. Tak ada siapa boleh sekat, boleh halang. Sebab Allah yang berkuasa ke atas dunia ini, ke atas alam ini. Dia nak sekat ni siapa dia? Yang kecil-kecil ni, tak gerak. Di antara kehendak Allah Ta'ala itu mengampunkan dosa hamba-hamba dia yang beriman. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami orang yang diampunkan dosanya, orang yang disembunyikan kesalahannya, orang yang dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla semua perkara yang kita lakukan untuk melayakkan kita ini ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan fa'alu ay syiddatul batshi bil kafirin waz zalimin. Allah SWT sangat keras tindakan dia terhadap orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala keras tindakan dia kepada siapa anak pelajar? Kepada orang yang zalim, orang yang tak dengar kata. Orang tak dengar kata. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah itu ayat secara ringkas-ringkasnya yang kita boleh tafsirkan ayat ini. Maka kita akan berpindah pula kepada mencari al-fawaid ataupun faedah yang boleh kita jadikan panduan, boleh kita jadikan petunjuk untuk kehidupan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat, insya-Allah. Cuma ana nak tambah sikit lagi, balik semula kepada ayat tadi, sebab ada tafsir hadis kita tak aja. Wahwal ghafurul wadud. Wahwal ghafurul wadud. Wahwal ghafurul wadud. Tadi waktu ana baca hadis, ma taqarraba ilayya 'abdi. Mana seorang hamba itu berterusan melakukan menjaga ibadat yang fardu. Kemudian dijaga ibadat sunat hatta uhibbahu, sehingga Allah Taala sayang kepada dia. Kata tulis ni, kata Syekh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, al-muradu bihadzal kalam, maksud kata-kata ini, hadis ini, anna man ijtahada bit taqarrub ila bil faraid. Kita kena bermujahadah, berusaha sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menjaga yang fardu. Summa bin nawafil, kemudian kita jaga yang sunat. Tapi kalau bulan Ramadan pelik, ada hak jaga sunat, hak fardu tak berapa kuat. Tarawih maya masjid, maya jemaah di rumah dia. Lah. Solat tarawih tukar baik tak apa. Solat fardu jaga di masjid, tarawih di rumah. Lain. Ni tak terbalik ni panggil. Al-aqsu. Jadi kita kena buat. Jaga fardu, kemudian sunat, qarrabahu ilaihi, nasaya Allah Ta'ala dekatkan kepadanya. Waraqahu min darajatil iman, Allah Ta'ala akan angkat darjat dia daripada darjat seorang yang beriman, naik lagi kepada darajatul ihsan, orang yang menjiwai bahawa dia duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla sentiasa. Lepas daripada dia dapat sifat al-muraqabah, tanda ni pelajar, ini secara kebetulan yang tidak dirancang. Hadis ini menyebut tentang al-muraqabah. Malam tadi, selepas maghrib semalam, kita sudah baca bab al-muraqabah dalam kitab kita Thimarul Jannah. Tengok ada kaitan. Subhanallah, Allah Ta'ala ni maha suci. Allah Ta'ala dia buat tanpa kita rancang. Kita tak rancang pun, malam ni sini, pagi sini lah, kebetulan. Tapi ada kaitan. Jadi bila kita ada sifat muraqabah, semua pendengaran kita, panca indera kita tak akan buat benda-benda yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akan buat perkara yang disukai oleh Allah. Ingat para pelajar. Jadi apabila hati sudah penuh dalam hati kita ni azamatullah, keagungan Allah, penuh dalam hati kita ni, orang panggil mahabbatullah,
cinta kepada Allah, maka semua anggota tak akan buat kecuali apa yang disayangi, apa yang diredai, apa yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu ringkasan daripada Jami'ul Ulum wal Hikam Ibn Rajab. Sekarang ni kita undur ke depan ataupun maju ke depan, kita pergi mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. Al-faidatul ula, tanda ni anak pelajar. Faedah yang pertama, ayat 12. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu terhadap orang kafir itu sangat berat. Ulama bahasa kata istinaf khutiba bihin nabi. Ayat ini ayat baru, dia punya topiknya yang bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kata inna batsya rabbika, Tuhanmu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idzanan bi anna li kufari qaumihi, nak beritahu bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala tuk kafir yang ada yang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka termasuk dalam bats, duduk di bawah tindakan yang Allah Taala akan ambil. Kemudian Allah nyatakan Rabb itu maknanya Tuhan, pemilik alam ini akan ambil tindakan. Kemudian disandarkan kepada Nabi, Rabbika, ka tu dhamir tu balik kepada Nabi, Tuhanmu wahai Muhammad. Maknanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia dikhianati oleh Abu Jahal ke, Abu Lahab ke, pak saudara dia sendiri ke, segala geng-geng Pak Abu di Mekah tu, sabarlah Muhammad. Lawan, jangan tak lawan. Sebab tu Allah Ta'ala mari ayat innal ladzina fatanul mu'min wal mu'minat. Kemudian ayat ini inna batsha rabbika lasyadid. Yang khianat pada orang beriman, sabar. Sampai masa dia, Allah ambil tindakan. Kamu jangan duduk gopoh lah, jangan gopoh. Lawan je, lawan. Kalau dia bunuh, syahid, syurga. Kalau tak terbunuh, kita lawan. Itu dia panggil ayat yang pertama, faedah yang pertama. Faedah yang kedua, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Allah Ta'ala yang memulakan penciptaan ini dan dia kembalikan semula manusia ni daripada hidup jadi mati, ataupun balik semula hidup setelah dia mati. Hadhil jumlah, jumlah ini dipanggil ayat yang baru, perbincangan baru. Allah Ta'ala sebut inna batsya rabbika, tindakan Tuhanmu itu berat. Ayat ini di akhirat, tapi huwa yubdi wa yu'id, Allah Ta'ala turun balik kita ke dunia supaya kamu sedar Allah Ta'ala yang menciptakan kamu, hai makhluk. Tak ada siapa yang boleh lari keluar daripada tindakan Allah Azza wa Jalla. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu supaya masuk dalam hati puak kafir ni. Kamu tengoklah, kamu tengok berapa ramai sudah orang-orang di atas dunia ini yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Berapa ramai yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala mencipta, Allah bagi rezeki, kamu lawan. Bila kamu lawan, ambil. Maka Tuhan kata, wa yu'id, aku akan hidup balik kamu untuk hari pembalasan. Timbangan amalan, suratan amalan akan dikira. Pada ketika itu terserlahlah segala-galanya, siapa yang betul, siapa yang salah, siapa yang kuat, siapa yang lemah, siapa yang zalim, siapa yang kena zalim. Semuanya akan diperhitungkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mari pelajar, kita berpindah pula kepada
Faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga, wa huwal ghafurul wadud. Allah amat pengampun, amat pengasih. Dua sifat yang besar, Al-Ghafur, Al-Wadud. Ulama tadabbur kata apa dia? Ayat ini menggerakkan hati orang yang beriman. Orang yang beriman akan tergerak hati dia. Sebab apa? Dia akan bergantung dengan Allah. Dia sentiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla, sebab dia tahu Allah SWT itu bersifat pengampun dan bersifat dengan kasih sayang. Jadi kenapa kita mau putus harap bila kita bersalah, bila kita tersalah, bila kita berdosa? Kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan duk kerah kepala, jangan duk tunjuk gedebel, kan? Allah Ta'ala tak tengok pun gedebel kita tu. Sebab Tuhan suka kepada orang yang bertobat. Sebagaimana dalam ayat, tulis pelajar, Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka, sayang kepada hamba dia yang bertobat, dan Allah Ta'ala sayang, suka dia kepada hamba-Nya yang bersuci. Suci ni dua-dua. Fizikal, comel tubuh kita, tak ada mau busuk tiup hangit, tak ada. Jadi comel, mandi, molek-molek bersih, dan bersih juga daripada dosa dan maksiat. Alhamdulillah. Jadi dalam ayat ini Allah kembar dua sifat. Tanda ni pelajar, Allah Ta'ala kembar dengan dua sifat. Sifat yang mulia ni kembar. Latifatun fi iqtirami ismil wadud birrahim. Tengok dalam surah ini, dalam surah Hud, tanda dalam surah Hud ayat 90, Allah kata, inna rabbi rahimun wadud. Rahim, wadud. Rahim itu kasih yang belas, wadud itu kasih sayang. Dalam ayat ini, ayat kita hari ini, apa dia? Ghafur wa huwal ghafurul wadud. Kenapa dikembar dua ni? Tengok, ini dia panggil ilmu lataif. Sebab fa innar rajula, seorang itu qad yaghfiru liman asa ilaihi. Orang kena kita maaf dia. Siapalah saya maaf awak. Dia mari minta maaf. Saudara, saya minta maaf boleh? Maaf lah. Okey. Aku maaf. Wala yuhibbuhu, tapi dalam hati dia tak suka dengan orang itu. Dia maaf sebab kawan itu minta maaf, tapi kita benci pada orang ni, tak sayang. Satu penyakit. Wahwa, tengok, rahimun wadud. Boleh jadi dia kesian belah kepada orang itu. La yuhibbu, dia tak sayang. Kita ni musuh kita. Dia kena pada kita, dia fitnah pada kita macam-macam, tiba-tiba dia sakit. Kita kasihan kepada dia. Sianya. Kasihan tengok geng kita sakit. Tapi kita tak suka dengan dia sebab dia kena kita. Tengok. Itu makhluk. Allah Azza wa Jalla yaghfiru li'ibadihi idza taba. Bila seorang hamba Allah Ta'ala bertaubat, Allah Ta'ala ampunkan. Bila Tuhan ampun, yarhamuhu, Allah Ta'ala bagi rahmat pada dia. Wadud yuhibbuhu, sayang pada dia. Ini berbeza. Karena itulah Allah Ta'ala kembar dalam ayat ini Al-Ghafurul Wadud. Dalam ayat Hud 90, Rahimun Wadud. Mana sifat Allah Ta'ala ni, kalau dia kesian belah kepada hamba dia, dia sayang. Bila diberi keampunan kepada hamba dia, dia sayang. Jadi kita kena ambil dua sifat ini
Bila kita dah maafkan kepada orang, kita kena cuba letak dalam hati kita ni menyayangi saudara kita yang beriman, walaupun dia khianat pada kita, walaupun dia bersalah pada kita, tapi dia sudah maaf, dia sudah taubat, kenapa kita masih benci kepada dia? Jangan dibenci. Allahu Akbar. Belajar nama Allah Ta'ala pun kita rasa betapa kerdilnya kita, betapa susahnya kita, kerah kepalanya kita, tak mau dengar, kan? Tak mau ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sifat ni yang payah kita nak buat ni. Memang ada, kita boleh maaf pada orang, boleh maaf pada orang khianat, tapi adakah saudara, saudari, tuan, puan boleh sayang pada dia? Tak. Dia akan guna istilah luka sudah berparut. Tak. Luka berparut, maknanya luka tu sembuh, tapi parut masih ada. Allah SWT ajar kepada kita, no parut, ada parut. Dia maaf, dia sayangi hamba dia. Orang ni jahat atas dunia dulu, dia syirik, dia berzina, dia minum arak, dia macam-macam, dia menipu, dia duduk di bawah kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia mati masa tu confirm neraka. Tapi di akhir hayat dia, tua ke diri dah, Allah buka hidayah, dia beriman, dia taubat segala dosa lepas, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa dia dan Allah sayang pada dia. Jadi boleh ke tak boleh? Kita letak sifat ini dalam jiwa kita. Bila orang minta maaf, kita maaf, kita kembalikan kemesraan, kasih sayang kita kepada dia. Ni ramai je orang maaf pada orang, tapi kalau tengok orang panggil tak belaga anak mata, tak paling lain, beres. Tengok tu ada, itu belum lagi tu, belum betul-betul suci lagi dia. Allahu Akbar. Mari kita pergi kepada faedah berapa dah tu anak? Faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Dia tak hurai tentang Zul Arshil Majid. Kita dah bincang dalam ayat lepas tentang arash. Arash tu dah dibincangkan, besarnya arah ni. Dah. Arah itu dipikul oleh berapa malaikat. Satu malaikat tu besar tak besar dia, di antara cuping telinga dengan bau ni 500 tahun perjalanan. Kita tak ukur dari kepala ke kaki sini, baina al-syahmati uzunai, ujung telinga dengan bau ni 500 tahun perjalanan. Besar mana malaikat? Tunggu tengok di akhirat lah. Hari ni atas dunia jangan sibuk nak cari malaikat lah. Kita sibuk bagaimana kita nak malaikat tu suka dengan kita. Malaikat rahmat suka dengan kita. Baik, kita pergi kepada yang keempat, fa'alul lima yurid. Allah SWT lakukan apa yang dia nak, bukan yang kita nak. Apa yang dia nak, bukan yang kita nak. Ulama tadabbur kata, ayat ini menjadi dalil kepada beberapa isu yang besar, tapi anak ambil tajuk je ringkas. Kalau ada ustaz pengkaji nak baca, dia baca dalam kitab Al-Muharrar. Yang pertama, tanda yang pertama, ayat ini menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melakukan apa yang dia nak, ikut kehendak dia. Tak ada siapa boleh sekat. Alat yang faedah yang kedua, perkara yang kedua, annahu lam yazal kadzalik. Allah Ta'ala terus melakukan apa yang dia nak. Apa yang Tuhan nak, dia akan buat bila-bila saja. Yang ketiga, annahu iza arada syai'an fa'lahu. Yang tadi bertusan Allah Ta'ala itu melakukan apa yang dia nak. Yang ketiga ni sedikit perbezaan. Dia kata iza arada syai'an fa'alahu. Bila dia nak buat benda, dia buat. Itu dia panggil tahta iradah ataupun masyiatillah
Azza wa Jalla. Kita dah belajar dah dulu. Masyiah atau iradat kehendak Allah Ta'ala tu dua. Dia panggil iradah kauniyah. Semua berlaku dunia ni berlaku mengikut kehendak Allah Ta'ala yang alam ini akan berlaku. Satu lagi dipanggil iradah syar'iyah. Kehendak Allah Ta'ala yang syar'i, Allah nak suruh hamba dia beriman semua, tapi ramai je yang tak beriman. Perkara yang keempat, anna fi'lahu subhanahu wa iradatuhu mutalaziman. Kehendak Allah Ta'ala dengan perbuatan dia mutalaziman, berjalan serentak. Bila dia nak, terus buat, kun fayakun. Bila buat, kun fayakun, jadi selalu. Iradah dengan perbuatan serentak. Buat, jadi. Kita makhluk ni jangan. Mu nak buat, nak. Berapa bangun dah tikak? 3 tikak. Berapa tahun? 2 tahun setengah. Lah. Allah Ta'ala nak, kun, jadi selalu. Itu apa ni? Kerana Allah Ta'ala. Yang kelima, isbatu iradatin muta'addidah bihasabil af'al. Kita mengisbatkan kehendak Allah Ta'ala mengikut keadaan. Tuhan nak masa ni, tahun depan, itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Itulah yang disebut tentang fa'alun lima yurid. Ayat ini menunjukkan kepada beberapa perkara yang sedang berlaku di bawah kehendak dan kuasa Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, yang kelima, yang terakhir, qad istamalat hadhihi suratul karimah. Surah ini pendek je, 22 ayat. Tetapi dia merangkumi isu yang pertama, tauhid. Jadi banyak isu tauhid dalam surah ini. Contohnya Allah Ta'ala sebut sifat dia Al-Izzah, kemuliaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dengan kudrat, kuasa dia. Quwah, kekuatan Allah Ta'ala. Wa adamun nazir, tak ada siapa, tak ada bandingan. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang Alhamdi, pujian kepada Allah Ta'ala, menunjukkan kepada kesempurnaan Allah. Itu dia panggil Allah Ta'ala tunjuk kepada kita. Dan Allah Ta'ala sifat mahabbah, sayang dia kepada hamba-hamba dia, makhluk-makhluk dia yang beriman. Dan Allah Ta'ala juga ghadab, murka dia kepada orang-orang yang derhaka. Jadi ayat ini kata di para ulama tadabbur panjang, menceritakan kepada kita untuk nak tasbitul aqidah, tasbit tauhid, dan menenangkan hati orang-orang yang diunayai, orang yang dizalimi. Kita tahulah kita ada Allah. Kalau kita tak mampu nak lawan dengan penguasa yang zalim, kita sabar. Di sana adanya hari pembalasan yang setiap orang akan melaluinya. Atas dunia nak kelentong setara mana, nak putar belik fakta setara mana, dipersilakan. Boleh je putar belik. Tapi di akhirat esok tidak ada putar belik. Yang ada semuanya akan diterbalikkan di atas amalan-amalan yang mereka lakukan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah Ta'ala maafkan kita. Allah Ta'ala sejahterakan hidup kita di dunia. Allah Ta'ala amankan kita hidup di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah dalam siri akan datang, bermula ayat 17 sampai ke akhir surah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.